Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanisah binti Zulkifli 051062 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling akan membentangkan topik 13. Topik 13 adalah berkaitan dengan bagaimanakah hati seseorang ingin bercahaya dengan gambaran makhluk pada cerminan hatinya. Dalam bab ini terdapat 5 persoalan, iaitu yang pertama, bagaimanakah hati seseorang bercahaya apabila terpahat pada makhluk dan ingatan tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan makhluk. Yang kedua, bagaimana hendak berhijrah kepada Allah apabila hati terjerumus dan bergelumang dengan nafsu dan syahwat. Yang ketiga, bagaimana seseorang boleh merasa kasih sayang dari Allah atau berkehendak untuk masuk ke hadrat Allah dalam keadaan tidak bersih dari junub kelalaian. Yang keempat, bagaimanakah untuk memahami rahsia-rahsia yang sangat halus, iaitu tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tidak bertaubat daripada keterlanjuran yang dilakukan. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, bagaimanakah mengeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hati. Persoalan bagaimana itu tidak merujuk kepada makna tanya, namun makna sebenarnya ialah merujuk kepada tidak mungkin. Okey, persoalan yang pertama, bagaimana hati seseorang bercahaya apabila terpahat pada makhluk dan ingatan tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan makhluk. Persoalan di atas membawa maksud tidak mungkin hati itu bercahaya dengan cahaya iman dan ma'rifatullah sekiranya terdapat makhluk di hati mereka. Sekiranya hati manusia ini terpahat dengan rupa-rupa makhluk, maka hati mereka berada dalam keadaan gelap serta hati mereka ini jauh daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupa makhluk ini adalah terdiri daripada makhluk hisi atau makhluk wahmiyah, iaitu manusia yang merasakan ada yang berkuasa dan mentadbir alam selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perasaan yang disangka-sangka, iaitu wahmiyah itu, menyebabkan hati mereka berada dalam kegelapan dan tidak beriman kepada Allah. Perkara ini adalah merupakan perkara yang paling teruk, iaitu jatuh kepada kufur, dan dia akan merasakan ada yang lebih utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupa makhluk ini adalah merupakan wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak juga dikatakan sebagai penyebab hati itu menjadi gelap, tetapi setiap perkara yang menghalang hati untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan rupa-rupa makhluk yang terpahat di dalam hati mereka. Di sini dapat difahami bahawa rupa makhluk itu bukanlah penyebab hati itu menjadi gelap, tetapi disebabkan hati ini selalu mengingati makhluk dan melebihi makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini tidak tercapai dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang kedua, bagaimana ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara maknawi apabila hati terjerumus dan bergeluman dengan nafsu dan syahwat. Perkara ini diistilahkan sebagai al-mukabbal bisyahwat, iaitu yang membawa maksud mustahil menghimpunkan dua perkara yang bertentangan, iaitu mahu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dalam keadaan yang mengikut nafsu syahwat itu tidak boleh. Cara menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan bersungguh-sungguh melakukan perubahan daripada tidak baik kepada baik. Sebagai contohnya, bulan Rajab merupakan bulan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan yang mulia, iaitu bulan yang sepatutnya dipenuhi dengan amalan-amalan taubat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bersungguh-sungguh memperbetulkan niat dalam mencari keredaan Allah, memperbetulkan amal ibadah, maka Allah memberi peluang kepadanya untuk menuju dalam mencapai keredaannya. Manusia ini dikelilingi oleh pengaruh makhluk. Pengaruh makhluk dapat dipisahkan apabila hati berpindah daripada pengaruh makhluk kepada menyaksikan Tuhan yang menciptakan segalanya. Oleh itu, perlulah kita mengikis segala pengaruh daripada hati agar hati menjadi tenang dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 3 pengaruh makhluk, iaitu lalai dengan sebab terpahat makhluk dalam hati. Yang kedua,
pengaruh makhluk yang paling dekat iaitu nafsu syahwat. Yang ketiga, pengaruh makhluk yang jauh sedikit iaitu pengaruh daripada orang-orang sekelilingnya. Persoalan yang ketiga adalah bagaimana seseorang boleh merasa kasih sayang daripada Allah SWT atau berkehendak untuk kehadrat Allah SWT dalam keadaan tidak bersih dari junub kelalaian. Hati yang penuh dengan kelalaian menjadi penghalang atau hijab untuk mengecapi atau mencapai kebesaran Allah dan hadratnya. Hati yang bebas daripada kelalaian, belenggu syahwat dan pengaruh makhluk dapat merasai keagungannya, kebesarannya, pelbagai sifat jamalnya, kesempurnaannya, sifat jalannya dan sifat perkasanya. Terdapat 3 hadir hati seseorang. Yang pertama, permulaan iaitu al-hadrah al-qulub yang membawa maksud hadir hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua adalah pertengahan iaitu al-hadirah ar-ruh iaitu ruh menyedari akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringkat yang terakhir iaitu kemuncak al-hadirah al-israr yang membawa maksud ruh menyedari akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh di sini, diri seseorang dapat merasai sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah apabila berlaku kepadanya sesuatu perkara yang dia merasakan mustahil untuk berlaku. Persoalan yang keempat, bagaimana untuk memahami rahsia-rahsia yang sangat halus iaitu tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tidak bertaubat dari keterlanjuran yang dilakukan. Ianya dikenali sebagai rahsia Allah kerana hanya orang yang Allah campakkan ke dalam hatinya sahaja yang memahaminya. Hikmah ini berkait dengan uzlah iaitu apa yang baik di hati adalah pengasingan secara zahir dan batin terhadap makhluk untuk Allah atau hati sunyi daripada makhluk. Seseorang itu akan terbelenggu dalam kegelapan sekiranya dia ingin untuk memahami rahsia-rahsia yang sangat halus dan tersembunyi dalam keadaan tidak bertaubat dengan keterlanjuran yang dilakukannya. Terdapat juga mereka yang hanya bergantung kepada sebab musabab. Namun, kita seharusnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan serta beriman kepada Allah yang menjadikan sebab musabab tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memimpin atau menjadikan hati orang yang beriman terkeluar daripada kegelapan. Persoalan yang terakhir iaitu bagaimana mengeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hati. Ibnu Athaillah berkata, hati seseorang yang mempunyai nafsu syahwat itu tidak mampu dikeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hatinya kecuali dengan 2 perkara, iaitu yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerunkan, yang kedua, rasa kasih kepada Allah Taala yang sangat menggelisahkan. Cara hendak mencapai ma'rifatullah ialah dengan mengenal dan menyebut atau mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rasa kasih kepada Allah dan sekaligus dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hati yang berkarat atau hati yang berada dalam kegelapan. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari telah berkata bahawa Allah SWT menjadikan hati seperti cermin muka, iaitu yang mempunyai pantulan dan mempunyai satu wajah sahaja yang terpapar di cermin. Punca hati dalam kegelapan adalah hati yang terbelenggu dengan makhluk, hati yang terbelenggu dengan nafsu syahwatnya, tidak bersih daripada kelalaian dan tidak bertaubat daripada keterlanjurannya. Di sini saya sertakan juga perkara yang perlu difahami untuk menjadikan hati seseorang itu bersih. Yang pertama, hati yang bergemilang iaitu bercahaya dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati yang berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hati masuk dalam sifat ingin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, hati melihat dan memahami rahsia-rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala.
kesan hati yang bersih daripada makhluk iaitu dapat berhijrah kepada Allah, boleh masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh memahami rahsia halus Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.